Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Menyambung bacaan kita daripada Tafsir Ar-Razi bagi surah Al-Kawthar. Kata Al-Imam Ar-Razi, faedah yang kedua, al-faidatu tsaniyah, inna a'tainaka al-kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar digunakan perkataan inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Dalam bahasa Arab, nahnu ataupun inna, dia digunakan untuk dua keadaan. Yang pertama, mutakallim ma'a ghairihi. Yang kedua, mu'azzimun nafsah. Maksudnya apa? Bila mutakallim menggunakan perkataan nahnu, sama ada dia merujuk bahawasanya dia bercakap bersama dengan orang lain. Contohnya kita guna perkataan kita, ataupun dia guna perkataan kami. Jadi perkataan kami dalam bahasa Melayu juga merujuk bila seseorang itu bukan bercakap seorang diri, tetapi dia bercakap bersama dengan orang lain. Contohnya, kami para asatizah, kami para pelajar. Jadi kami itu bukan dia seorang, tapi bersama kawan-kawan pelajar yang lain, bersama rakan-rakan asatizahnya yang lain. Yang kedua, nahnu ataupun inna dalam bahasa Arab digunakan oleh seseorang untuk membesarkan diri dia. Maksudnya yang bercakap itu satu orang, merujuk kepada seorang, tetapi digunakan kami, iaitu mutakallim yang bercakap itu mahu membesarkan dirinya. Kedua-dua keadaan itu digunakan secara umum dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam ayat inna, adakah kami di dalam ayat ini merujuk kepada makna jamak? Maksudnya kami ini merujuk Allah bersama dengan selain daripadanya, ataupun kami ini iaitu merujuk kepada hanya satu, hanya senya zat Allah, tetapi digunakan kami kerana Allah mengagungkan, membesarkan dirinya. Kata Imam Ar-Razi, dalil telah menunjukkan bahawasanya ilah ataupun Tuhan itu satu. Maka tidak mungkin kami yang dimaksudkan dalam ayat ini merujuk kepada kami jamak, kami dengan makna bersama dengan selainnya. Kecuali kalau kita nak tanggung juga inna di sini dengan makna kami, maksudnya kami ini Allah dan selain daripada Allah telah mengurniakan kepada kamu Al-Kawthar. Kalau ingin ditanggung juga dengan makna jamak, jadi bagaimana rupa tafsirannya? Maka rupa tafsirannya mungkin boleh kita perolehi daripada bahawasanya atiyah, kurniaan. Kurniaan ini yang dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma sa'a fi tahsiliha al-malaikatu wa Jibrilu wa Mikailu wal anbiya'ul mutaqaddimun. Maksudnya nikmat pemberian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah satu bentuk pemberian yang mana ramai yang berusaha untuk pemberian itu dihasilkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ramai itu? Malaikat, Jibril, Mikail, para nabi yang sebelumnya. Apakah maksud dia? Iaitu misalnya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdoa kepada Allah, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Wahai Tuhan kami, utuskanlah di kalangan mereka, iaitu zuriatku,
seorang rasul daripada kalangan mereka, iaitu seolah-olah pemberian yang diperolehi oleh Rasulullah ini juga datang daripada doanya Nabi Ibrahim. Itu makna kami bersekali dengan usaha Nabi Ibrahim. Begitu juga doa Nabi Musa alaihi salam, Rabbij'alni min ummati Muhammad, wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini daripada umat Ahmad. Dan inilah yang dimaksudkan daripada firman Allah, wa ma kunta bijanibil gharbiyyi id qadayna ila Musa al-amra. Wahai Muhammad, kamu tidak berada di sebelah barat, iaitu ketika kami telah membuat keputusan perintah kepada Musa alaihissalam. Dan Rasulullah juga adalah orang yang mana diberi khabar gembiranya oleh Masih, iaitu Sayyidina Isa alaihissalam, seperti mana firman Allah, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Walaupun makna ini agak jauh, tetapi kalaulah kita ingin tanggung juga, maka ini jalannya, ini jihadnya, iaitu daripada sudut mereka-mereka ini telah berusaha mendoakan supaya nikmat ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inna itu bolehlah dimaknakan dengan makna kami, yang bermaksud selain, bersama-sama dengannya, selain daripadanya. Tetapi makna ini agak dhaif. Makna yang lebih kuat adalah inna di sini, iaitu ditanggung atas makna ta'zim. Ditanggung, dimaknakan dengan makna ta'zim. Justru bila kita baca inna, maka kita ambil makna azamah. Sesungguhnya kami, inna, bila kita mengucapkan lafaz inna, maka datangkan rasa agungnya kami itu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila yang mengatakan itu agung, bila yang memberi itu agung, kita boleh bayangkan betapa agung dan besarnya atiyah, pemberian yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW. Kerana yang memberi itu siapa? Yang memberi itu adalah Jabbarus samawati wal ardi. Yang memberi Al-Wahib. Siapa yang memberi? Jabbar, penguasa langit dan bumi. Kami itu adalah penguasa langit dan bumi, iaitu Allah. Wal al-mauhub minhu, yang diberi itu siapa? Yang diberi itu, yang pertama, dalam ayat ini menunjukkan keagungan pemberi, Al-Wahid. Yang kedua, keagungan yang diberi. Bagaimana keagungan yang diberi itu difahami, iaitu daripada perkataan kaful khitab, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu. Kamu disebut kamu secara individu. Dan yang diberi apa pula? Yang diberi pun besar. Yang memberi itu besar. Yang diberi kepadanya itu besar. Barang yang diberi itu pun besar, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut Al-Kautsar. Yang diberi itu adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar ini iaitu dia merupakan suatu pemberian yang banyak. Sebahagian ulama mentafsirkan Al-Kautsar ini adalah al-mubalaghatu fil kathrah. Dia sebenarnya inna a'tainakal kathir, kami sesungguhnya telah berikan, kurniakan kepada kamu yang banyak. Tetapi digunakan perkataan Al-Kautsar. Al-Kautsar ini adalah lebih mubalaghah daripada Al-Kathir. Lebih mubalaghah berbanding Al-Kathir. Kasir itu dah banyak. Al-Kautsar sangat banyak. Apabila lafaz itu menunjukkan inna a'tainakal kautsar, ayat ini menunjukkan keagungan yang memberi, keagungan yang diberi, besarnya, banyaknya benda yang diberi. Fayalaha min ni'matin ma a'zamaha wa ma ajallaha
wa ya lahu min tashrifin ma a'lah. Kata Imam Razi, alangkah besarnya nikmat, alangkah agungnya, alangkah hebatnya nikmat yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita katakan bahawasanya surah Al-Kautsar ini, ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar, sudah cukup untuk datang dalam diri kita rasa hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana yang memberi itu hebat, dan yang memberi itu sendiri berkata yang dia berikan kepada Rasulullah itu benda sangat banyak. Wa ya lahu min tashrif, alangkah besarnya penghormatan, kemuliaan yang telah dikurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Al-Imam Ar-Razi, sesuatu hadiah ni, sesuatu hadiah, andailah hadiah yang diberikan itu sedikit, hadiah yang diberikan itu sedikit, tetapi oleh kerana hadiah itu datang daripada pemberi yang hebat, maka hadiah yang sedikit itu akan jadi hebat. Contohnya, kita dihadiahkan sebatang pen tapi oleh agung. Contohnya, hadiah sebatang pen yang murah mungkin adalah suatu hadiah yang sedikit, tetapi apabila hadiah itu datang daripada al-muhdi al-azim, daripada pemberi hadiah yang agung, maka tasiru azimatan, hadiah itu akan jadi agung. Contohnya, fa innal malikal azim, seorang raja yang hebat, bila dia baling sebiji apple kepada sebahagian hambanya, dia beri, dia baling, tapi dia beri kepada hambanya itu ala sabilil ikram, atas dasar nak melebihkan, nak memuliakan sebahagian hamba dia tersebut. Maka walaupun yang diberi itu hanya sebiji apple, diberi pula dengan cara baling, tetapi oleh kerana yang beri itu adalah Malikul Azim, orang yang besar, raja yang hebat, maka walaupun hanya sebiji apple, tetapi dia merupakan ikraman aziman, dia adalah suatu kemuliaan yang besar. Jadi kemuliaan itu ataupun rasa hebat pada pemberian itu, lazatnya itu, kata Imam Razi, lazatnya itu bukan pada hadiah tu. Kita rasa besar itu bukan pada kapasiti ataupun kuantiti hadiah tu, bukan. Tetapi kita lihat hadiah itu datang daripada siapa? Hadiah itu datang daripada Al-Muhdil Azim, daripada pemberi yang besar, pemberi yang hebat. Jadi yujibu kaunaha azimah, oleh kerana dia datang daripada pemberi yang agung, pemberi yang hebat, maka dia mengakibatkan, menjadikan hadiah itu jadi hebat. Setelah kita faham contoh yang diberikan tadi, kita kembali kepada inna a'tainakal kautsar. Fahahunal al-kautsar, Allah Ta'ala telah mengatakan, aku telah kurniakan benda yang banyak kepada kamu. Al-Kautsar itu sendiri, dia itu sendiri makna banyak dah. Dia itu sendiri makna banyak dah. Bila digabungkan pula benda yang banyak, kurniaan yang banyak, anugerah yang besar itu datangnya daripada pencipta sekalian makhluk, datangnya daripada raja sekalian alam, maka kata Imam Razi, yazdadu 'azamatan wa kamalan, maka jadilah, bertambahlah hadiah itu semakin besar, semakin sempurna, semakin agung. Bila bergabung antara inna dengan al-kautsar, kita bayangkan, bila bergabung antara inna a'taina dengan al-kautsar, kita boleh bayangkan berapa besar kurniaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang keempat,
Kata Imam Razi, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebut kami beri kepada kamu wahai Muhammad. Dan dalam ayat ini juga ada qarinah. Ada qarinah. Qarinah apa? Ada petunjuk bahawasanya pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ini tidak akan diambil balik oleh Allah. Ini kita lihat bagaimana Imam Razi telah keluarkan nuktah ini. Di dalam ayat ini ada isyarat benda yang aku berikan kepadamu wahai Muhammad, aku tak akan ambil balik. Jadi, apa qarinah, apa petunjuk daripada ayat ini kepada perkara tersebut? Kata Imam Razi, dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, seseorang kalau dia bagi satu benda kepada orang lain, dia boleh ambil balik. Tetapi kalau dia berikan kepada seseorang dan dia dah ambil sesuatu imbalan, maksudnya dia beri dan orang tu beri sesuatu pada dia, walaupun yang orang itu berikan kepadanya itu sedikit, maka dia tidak boleh ambil balik. Dia tidak boleh ambil balik. Dia bagi contoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau satu orang diberi sesuatu, misalnya, yang mana harga benda tu 1000 dinar, kemudian yang memberi itu telah minta daripada yang dapat tadi, yang diberi tadi itu sikat, yang harga dia 10 sen lah contohnya. Lalu dia telah diberi 10 sen. Maka dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, oleh kerana dia sudah dapat imbalan, maka dia sudah tidak ada hak lagi untuk ambil balik. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah susuli, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah kurniakan kepada kamu benda yang banyak. Fasali, telah susuli dengan perkataan apa? Fasalli li rabbika wanhar, iaitu Allah Subhanahu wa taala telah minta daripada Nabi untuk solat, telah minta daripada Nabi untuk sembelih. Maka faedahnya, oleh kerana Nabi telah beri kepada Allah, maka perkara itu Allah tak akan ambil balik. Ini kita kena faham. Contohnya, kita ambil contoh, kalau orang bercakap segi hakikat, kenapa pula tak ambil balik? Kena faham Allah Ta'ala bertutur dengan bahasa, dengan kinayah difahami oleh manusia. Contoh, ulama tafsirkan ayat man yuqridillah qardan hasana, man yuqridullah qardan hasana, siapa yang pinjamkan untuk Allah pinjaman yang baik. Ya, adakah Allah ini boleh kita kata dia meminjam daripada makhluknya? Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah umpamakan orang yang bersedekah itu seolah-olahnya dia bagi pinjam kepada Allah. Isyarat kepada apa? Isyarat kepada bahawasanya oleh kerana dia telah memberi pinjam kepada Allah, dalam hukum manusia, seseorang yang meminjam dia wajib bayar balik. Dia wajib bayar balik. Memberi pinjam itu sunat, membayar pinjaman, membayar hutang itu adalah wajib. Maka ayat man yuqridillaha qardan hasana ni, man yuqridullah qardan hasana, ayat itu memberi isyarat bahawasanya siapa yang bersedekah pasti dia akan dapat balik. Dia akan dapat imbalan balik daripada apa yang dia lakukan. Maka begitulah juga dalam ayat ini, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, hukum ni untuk manusia, tetapi di sana ada qarinah, di sana ada isyarat bahawasanya aku berikan kepadamu oleh kerana kamu telah beri balik kepada aku, iaitu solat, kamu telah beri balik kepada aku, iaitu sembelih, maka sekali-kali aku tidak akan ambil balik benda yang aku telah berikan kepadamu. Itu faedah yang keempat. Faedah yang kelima, masih lagi pada inna a'tainakal kautsar. Kita pergi lagi kepada bentuk bahasa yang digunakan. Di dalam ayat ini telah digunakan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Tidak dimulakan dengan ayat a'tainakal kautsar, tidak. Kalau dimulakan a'tainakal kautsar, maksudnya jumlah ini adalah jumlah fi'liyah. Tetapi
Tetapi sebelum datangnya fi'il didatangkan mubtada. Maksudnya inna a'tainaka. Bukan terus a'tainaka, tetapi inna a'tainaka. Mereka yang mempelajari balaghah akan dapat merasai dan mencicipi. Sebab itu kita belajar balaghah supaya kita dapat mencicip, merasa lazat atas lidah, merasa lazat dalam hati. Sehingga Imam Syafi'i menggambarkan suatu ilmu itu kalau boleh seluruh romanya itu berkongsi lazatnya. Maka ada beza antara kami telah berikan kepada kamu dengan inna a'tayna, sesungguhnya kami berikan kepada kamu. Dua kali kami. Sesungguhnya kami telah memberi oleh kami kepada kamu. Maka kata Imam Razi, dimulakan fi'il itu dengan mubtada, wa dzalika yufidut ta'kid. Ia akan memberi faedah takkid, penegasan sungguh-sungguh pada kenyataan yang disampaikan. Dalil atas perkara ini menunjukkan kepada takkid. Dia begini, dia punya cara faham dia begini. Kata Imam Razi, "Lamma dzakarta al-ism al-muhaddath anhu, 'arafa al-'aql annahu yukhbiru anhu bi amrin fayasiru mushtaqan ila ma'rifati annahu bimadha yukhbiru anhu. Fa idza dzakara dhalika al-khabara قبله قبول العاشق لمعشوقه فيكون ذلك أبلغ في التحقيق ونفي الشبهة. ومنها هنا تعرف الفخامة في قوله فإنها لا تعمى الأبصار، فإنه أكثر فخامة مما لو قال فإن الأبصار لا تعمى. ومما يحقق قولنا قول الملك العظيم لمن يعيده ويضمن لو أنا أعطيك أنا أكفيك أنا أقوم بأمرك، وذلك إذا كان الموعود به أمرا عظيما. Ini balaghah. Kata Imam Razi, bila ayat ini dimulakan dengan sebut sesungguhnya kami, bila ayat ini dimulakan dengan sesungguhnya kami, maka jiwa-jiwa meronta-ronta untuk tahu khabar kepada kami. Sesungguhnya kami, Allah Ta'ala kata sesungguhnya kami. Maka jiwa meronta-ronta untuk tahu apa tu, apa yang berlaku pada kami, apa yang Allah Ta'ala telah buat ni. Maka jiwa berada dalam keadaan isti'dad, berada dalam siaga, berada dalam keseronokan untuk tahu. Kemudian setelah itu barulah diberitahu a'tainaka. Maka bila dilontarkan ke dalam kolam jiwa itu, kami itu, apa khabarnya, apa benda yang kami nak beritahu tentang diri kami. Oh, kami ini Allah Ta'ala kata telah beri, kami ini telah beri. Maka jiwa mengambil perkataan a'tainaka itu seperti seorang asyik, seorang pencinta yang mengambil kisah yang dicintai. Dia ada beza. Sesuatu cerita yang sampai kepada kita dalam keadaan kita sedang menunggu-nunggu dan menagih. Menagih apa jawapan dia, apa cerita dia, tiba-tiba cerita tu sampai. Maka bagaimana keseronokan yang dialami oleh jiwa terbang melayani keseronokan tersebut. Maka kata Imam Razi, maka dia lebih mubalaghah. Inna a'tayna, dia lebih kuat maknanya, dia lebih menafikan syubhat berbanding kalau hanya guna a'tainaka tanpa dimulakan dengan inna a'tainaka. Maka dikiaskan ataupun boleh kita fahami juga, kita boleh fahami agungnya ayat fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal
qulubul lati fis sudur. Ayat ni sama, Imam Razi kata ayat ini sama dengan konteks ayat ini kalau kita nak faham daripada makna takkidnya. Maka kata Imam Razi, daripada kaedah yang disebutkan tadi, kamu dapat tahu fakhamah, kebesaran ayat fa innaha la ta'mal absar. Ayat ini, uslub ini lagi besar, lagi agung berbanding kalau hanya digunakan fa innal absara la ta'ma. Tapi didatangkan dulu mubtada, innaha la innaha, sesungguhnya apa? Baru datang khabar. Tetapi kalau fa innal absara, dia tak sama. Maka Imam Razi mengatakan mengukuhkan lagi. Kalau kamu nak faham, mengukuhkan lagi apa yang kami cuba sampaikan tentang besarnya ayat inna a'tainaka itu, iaitu Imam Razi memberi contoh seorang raja yang agung. Dia telah berkata kepada orang yang dia bagi janji, orang yang dia bagi jaminan. Dia kata kepada orang yang dia berjanji dengan orang tersebut, dia kata ana u'tika, ana akfika. Bukan terus dia kata u'tika, tapi ana, saya disebut. Saya akan beri kepada kamu. Sebut saya dulu. Nak bagi tahu yang akan bagi itu saya. Jadi kan ada beza antara ayat saya akan beri kepada kamu, saya beri kepada kamu, saya akan beri kepada kamu. Dua kali saya akan beri kepada kamu. Ana u'tika, ana akfika, ana aquma bi amrika. Saya akan ambil tanggungjawab kamu. Jadi ini seorang raja akan buat bila benda yang dia janjikan tu benda besar. Benda besar. Falamma qallama taqa'ul musamahatu bihi fa'azamahu yurisu syakka fil wafa'i bihi fa idza usnida ila al mutakaffil 'azim fa hina izin yadhulu syakku an. Jadi bila dia telah nisbahkan kepada dia, saya sendiri, kan kita selalu guna, saya sendiri akan ambil tanggungjawab. Satu, saya akan ambil tanggungjawab. Dengan ayat saya sendiri akan ambil tanggungjawab, maka orang yang bercakap itu dia telah mentakkidkan benda itu dia sendiri akan buat. Maka orang yang mendengar itu akan hilang rasa syak. Ini macam mana ni? Memanglah dia kata nak bagi, tapi mungkin dia suruh orang lain bagi, orang lain tak tentu lagi. Tapi oleh kerana yang bercakap yang hebat itu kata saya sendiri akan take over, maka kan lain dia punya rasa keyakinan tersebut. Wa hadhihi al-ayatu min hadzal babi li'anna al-kautsara syai'un 'azim. Dan dia kata ayat ini adalah termasuk daripada kaedah ini oleh kerana al-kautsar ini benda besar. Qallama taqa'ul musamahatu bihi, maka jarang sekali ataupun kita terjemahkan tak mungkin akan berlaku berlebih kurang. Kerana apa? Inna telah menjanjikan bahawasanya zatnya sendiri telah mengurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh kerana telah a'tainaka itu telah dinisbahkan kepada inna, maka hilanglah segala syak, hilanglah segala syubhat, dan datanglah yakin yang sebenar bahawasanya pemberian yang dijanjikan itu pasti sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah yang ke-6 kata Imam Razi, annahu ta'ala saddara al-jumlata biharfi at-ta'kid al-jari mujra al-qasam wa kalamu sadiq masunun 'anil khulf fa kaifa idza balagha fi at-ta'kid. Masya-Allah. Dia dalam bahasa Arab. Ayat ni, orang Arab ni bila dia nak teguhkan satu perkara, dia akan sumpah. Dia akan sumpah. Nak menunjukkan benda tu dia betul lah. Kalau dia nak buat betul, memang saya akan buat demi Allah, dia akan sumpah. Dia akan bersumpah. Maka di awal ayat ini telah dimulakan dengan takkid inna. Kata Imam Razi, takkid ini jari majral qasam. Walaupun dia huruf takkid, tetapi hukum dia sama macam sumpah.
Satu orang dia nak tegaskan sama ada dia bersumpah ataupun dia takkid. Maka takkid ini adalah seumpama sumpah. Maka kita cuba bayangkan, perhatikan. Perkataan ini datang daripada zat yang tidak mungkin berdusta. Inna a'tainaka ini datang daripada zat yang tidak kurang khazanahnya. Inna a'tainaka al-kautsar ini datang daripada zat yang tidak pernah menyalahi janjinya. Bagaimana kalau zat ini bercakap dalam keadaan dia tidak bersumpah pun, memang benda tu pasti akan jadi. Pasti dia akan buat. Zat Allah Subhanahu Wa Taala kalau bercakap itu tanpa takkid pun, pasti dia tidak akan menyalahi janjinya. Bagaimanakah apabila zat yang unggul itu, yang memang tidak akan menyalahi janjinya, telah perkuatkan kata-katanya dengan apa? Dengan sumpah, dengan takkid, dengan penegasan, maka lebih-lebih lagi lah perkara itu akan berlaku. Faedah yang ketujuh, kata Imam Razi, Masya Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan past tense. A'tainaka ini past tense dalam bahasa Arab. Sesungguhnya kami telah beri. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman inna sanu'tika, tidak. Tetapi inna a'tain, kami dah lagi, kami telah anugerahkan. Bukan kami pasti akan anugerahkan, bukan kami bakal akan anugerahkan, bukan. Tetapi kami telah memberikan. Maka kata Imam Razi, lianna qawlahu a'tainaka yadullu ala anna hadha al-i'ta'a kana hasilan fil madhi. Bila ayat ini past tense, maka dia menunjukkan pemberian ini telah berlaku, telah terhasil semenjak dulu lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menggunakan past tense madhi dalam ayat ini mengandungi beberapa faedah. Di sini disenaraikan sehingga 4 faedah. Faedah yang pertama, anna man kana fi zaman al-madi abadan azizan mar'i al-janib maqdi al-haja ashraf mimman sayasiru kadhalika. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. Imam Razi mengajak kita berfikir, Rasulullah ini pemberian yang banyak telah pun ada pada diri dia sebelum ni. Imam Razi berkata, orang yang memang daripada dulu mulia, memang daripada dulu dijaga, memang daripada dulu disempurnakan hajatnya, memang daripada dulu mulia, dia tak sama dengan orang yang dia beritahu kamu ni kami akan muliakan, kamu akan jadi orang mulia. Allah Ta'ala tak sebut gitu. Allah Ta'ala sebut kami akan tidak. Kamu dah mulia, kamu dah dapat, kami dah bagi. Sebab itu Nabi sendiri bersabda, kuntu Nabi, aku ini sudah Nabi. Sedangkan Adam itu, Nabi Adam AS berada di antara air dan juga tanah. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua menggunakan past tense madhi ini, annaha isyaratun ila anna hukmallahi bil is'adi wal ishqa'i wal ighna'i wal ifqar laysa amran yahduthu al-ana bal kana hasil fil azal. Dia memberi isyarat kepada apa? Isyarat kepada qada dan qadar, bahwasanya hukum Allah nak memuliakan, nak menghinakan, nak memberi kaya, nak menjadikan miskin, hukum ini bukan baru berlaku sekarang. Mana ada hukum sekarang Allah putuskan begini, tak. Hukum ini sudah ada sejak azali lagi. Ini ada kaitan dengan ilmu tauhid. Dan yang ketiga, ka'annahu yaqulu inna qad hayya'na asbab sa'adatika qabla dukhulika fil wujudi فكيف نهمل أمرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية
Di dalam ayat ini ada suatu isyarat, kata Imam Razi, Allah Ta'ala memberitahu kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya kami memang telah siapkan. Sebelum kamu wujud lagi, kami telah siapkan sebab-sebab kamu ni jadi mulia. Sebelum kamu masuk ke dalam alam wujud, kami telah siapkan sebab-sebab kebahagiaan di kau. Dan kalaulah kamu ni orang yang mana sebelum wujudnya kami telah siapkan sebab-sebab kemuliaan kamu, adakah kami akan biarkan kamu selepas kamu memang dah wujud? Sebelum kamu wujud kami dah siapkan. Kami dah bagi banyak sebelum kamu wujud. Jadi cuba kamu bayangkan, ini kita cakap bahasa mudah, kalau memang kamu dah wujud, adakah kami akan apa? Kami akan ihmalkan kamu? Kami akan sia-siakan kamu, tidak jaga kamu, tidak pantau kamu? Tidak. Kamu orang hebat. Yang keempat, kata Imam Razi, ka'annahu ta'ala yaqulu nahnu makhtarnaka wa ma faddalnaka li ajli ta'atika wa illa kana yajibu alla nu'tiyaka ila ba'da iqdamika ala ta'ah bal inna makhtarnaka bimujarradil fadli wal ihsani minna ilayka min ghairi mujibin. وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام قبل من قبل لا لعلة ورد من رد لا لعلة. Ini satu juga isyarat kepada suatu perkara dalam tauhid, iaitu isyarat bahawasanya, wahai Muhammad, kami tak pilih kamu, kami tak lebih kamu kerana amal yang kamu buat. Bukan. Sebab kalaulah kami pilih kamu sebab amal ketaatan yang kami buat, maka sudah tentulah kami hanya akan beri kepada kamu sebab kamu sudah melakukan taat. Tetapi semua kelebihan, semua anugerah, semua kurniaan yang kami kurniakan kepada kamu adalah fadal, semata-mata fadal, semata-mata ihsan, semasa-masa kelebihan yang kami berikan tanpa ada apa-apa sebab, tanpa ada apa-apa pendorong. Seperti mana kita belajar dalam ilmu tauhid, bahawasanya perbuatan Allah itu ghairu mu'allalin bi'illah, walam yaqa' bi gharad, tidak datang dengan sebab illah, tidak datang sebab gharad nafsi, tetapi dia adalah semata-mata iradah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan faedah yang ke-8, Allah Ta'ala tidak menyebut inna a'tayna ar-rasul an-nabi al-alim al-muti'. Tidak. Allah Ta'ala tidak sebut sesungguhnya kami berikan kepada rasul, berikan kepada nabi, berikan kepada alim, untuk membayangkan bahawasanya pemberian yang kami berikan bukanlah kerana sesuatu sifat. Kalau misalnya Allah Ta'ala firman, kami berikan kepada kamu wahai orang alim, maksudnya kerana kamu alim, kerana kamu rasul. Tak. Bukan kerana sifat-sifat tersebut, tetapi yang kami berikan ini adalah mahdul ikhtiyari wal masyiah, hanya semata-mata pilihan dan kehendak kami. Seperti mana firman Allah, nahnu qassamna, Allahu yastafi minal malaik, pilihan daripada Allah, bukan kerana kelebihan sesiapa. Semuanya kembali kepada masyiatullah wa iradatullah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabb zid